Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kursus Teks Kanun Melayu, Profesor Maria Dr. Norazima binti Zakaria, serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Untuk tugasan 2, kami telah memilih sebuah buku iaitu Kanun Melayu yang merupakan hasil daripada pensyarah kami sendiri iaitu Profesor Maria Dr. Norazima binti Zakaria. Untuk pengetahuan semua, Profesor Maria Dr. Norazima binti Zakaria ini merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak. Beliau merupakan seorang pensyarah yang berkelulusan PhD dan bidang pengususan beliau ialah kesusasteraan Melayu. Buku Kanun Melayu ini telah diterbitkan pada tahun 2017 dan telah diterbitkan oleh penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi Selangor Darul Ehsan di Malaysia. Buku ini mempunyai 242 halaman, tidak termasuk muka hadapan dan belakang. Terdapat 6 bab yang diketengahkan oleh pengarang, iaitu bab 1, kepengarangan sastra Melayu tradisi, bab 2, sejarah Melayu sebagai kanun genre sintasif, bab 3, gaya penulisan hikayat Melayu, bab 4, ruang lingkup penulisan, bab 5, kepengarangan hikayat Melayu, dan bab 6, nilai sebuah genre adab. Dalam bab 1 menjelaskan penulisan dikawal dan disokong oleh sistem feudal yang memenuhi visi. Kepengarangan sastra Melayu ini dapat dilihat melalui peranan pengarang itu sendiri sebagai dagang, di mana ia memenuhi fungsi sejarah Melayu sebagai kanun Melayu yang membawa kepada suara kebenaran kepada teks-teks baharu. Dalam bab ini menjelaskan beberapa konsep seperti konsep dagang, konsep kanun, konsep parodi, konsep sintesis dan sebagainya. Konsep dagang bermaksud orang yang berasal daripada tempat lain ataupun dikenali sebagai mengembara ataupun merantau. Dalam Dewan Kamus Dewan menyatakan maksud dagang ialah sesuatu perkara yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, sama ada orang yang berdagang itu ataupun tempat yang menerima orang yang berdagang tersebut. Seterusnya, konsep kanun yang bermaksud teks yang kedudukannya berada di tengah ataupun di pusat sistem sastra Melayu, di mana kemantapannya sebagai karya orang kata diiktiraf. Jelaslah di sini bahawa pembawa tradisi menjadikan pengarang bukanlah menyalin sewenang-wenangnya, melainkan memenuhi orang kata tanggungjawab sebagai dagang yang harus orang kata mengulang semula dan juga memantutkan tradisi yang mengesahkan teks yang baharu. Okey, tajuk dalam bab 2 pula iaitu sejarah Melayu. Dalam bab 2 ini menerangkan sejarah Melayu sebagai kanon dan genre sintesis. Sebagai sebuah karya kanon ni, sejarah Melayu ni sentiasa dilihat sebagai karya cermin, iaitu menjadi cermin kepada teks sejarah yang lain. Sejarah Melayu ni sentiasa dilihat mengulangi isi cerita yang penting kerana mempunyai fungsi yang tersendiri. Dalam bab 2 ini, gaya bahasa yang digunakan turut menarik perhatian. Dalam bab 2 juga menyatakan gaya bahasa yang digunakan tidak melirik-lirik untuk memukau emosi pembaca. Saya akan meneruskan bab 3, gaya penulisan hikayat Melayu. Sebagai sebuah teks kanon atau diertikan sebagai sebuah cermin, sejarah Melayu juga berada di ruang lingkup atau manfaat, iaitu penuh dengan unsur-unsur pengajaran, hikmah atau erti didaktik yang tersembunyi di dalam sesuatu perkara atau kejadian. Teks ini sangat popular pada zaman tersebut. Menurut Yusuf Iskandar 1977 muka surat 25 mengatakan bahawa sejarah Melayu commonly known as the Malay Annals is the most famous, distinctive and best of all Malay literary works. Pada zaman dahulu,
Sejarah Melayu juga sering dijadikan rujukan oleh sastra sejarah yang lain. Hal ini kerana semakin dekat teks sejarah Melayu, maka teks itu akan menjadi benar dan tulen pada zamannya. Tegasnya, hikayat Melayu mempunyai kepentingan dalam memberikan sintesis kepada teks, iaitu seperti mitos, legenda dan dongeng yang masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Dalam bab 4 ini menceritakan tentang sastra hikayat yang telah berkembang dengan pesat pada zaman tersebut, namun masih ada perkaitannya dengan sastra lisan. Sastra hikayat ini selalu dibacakan atau diperdengarkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, seorang pahlawan Melaka telah mendengarkannya membacakan hikayat Mahmud Muhammad Hanafiah malam sebelum mereka bertempur dengan tentera Portugis. Kebanyakan sastra pada zaman ini dicipta adalah untuk dibaca. Dalam bab ini juga ditulis mengenai kepentingan sesuatu penulisan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Afiqah Salihah binti Haji Kamaruddin akan meneruskan dengan perbincangan dan juga pembentangan kita pada hari ini. Saya akan meneruskan dalam bab 5, iaitu mengenai kepengarangan hikayat Melayu. Dalam bab ini saya akan menceritakan secara ringkas ataupun serba sedikit sahaja topik di dalam tajuk ini. Di dalam bab ini kita dapat mempelajari walaupun sastra itu bertindak sebagai mengajar, mendidik, memberi hiburan dan juga mempunyai semangat kolektif, akan tetapi kita juga perlu lihat ianya bukan sahaja kepada fungsinya, tetapi juga kepada kewajaran pengarang itu menulis kembali dan mengolah kembali cerita-cerita tradisi ini berdasarkan beberapa faktor yang perlu kita ambil kira. Dalam bab ini juga kita akan mempelajari mengenai sebab pengarang itu menulis kembali cerita-cerita ini dan siapakah audien pengarang tersebut. Maksudnya kat sini, kepada siapa pengarang itu ingin tujukan melalui penulisan dia. Aspek inilah yang akan kita bincangkan dan kita akan membuat perbandingan hikayat Melayu versi Tengku Said dan juga versi Tok Wat Al-Nafi. Dalam kedua-dua teks sastra ini, pengarangnya merujuk teks sejarah Melayu sebagai sebuah kanun, tetapi dengan cara yang berbeza. Terdapat beberapa bab kecil dalam topik 5 ini, antaranya ialah hikayat Melayu dan realiti dunia sosial, kedua pengarang dan tanggungjawab sosial, ketiga kepengarangan hikayat Melayu dan Tuhfat Al-Nafis serta lain-lain lagi. Walaupun hikayat Melayu ini ditulis pada abad ke-19, namun ianya masih lagi mengekalkan konvensi dengan melihat sejarah Melayu sebagai kanun. Sezaman dengan penulisannya ialah Tuhfat Al-Nafis dan juga hikayat Pelayaran Abdullah. Walaupun ketiga-tiga teks ini ditulis sezaman, namun hikayat Melayu ditulis dengan memenuhi konsep sastra sebagai berfaedah dan mempunyai peranan pengarang itu sebagai dagang yang menyebabkan ia adalah teks yang terbaik dalam lingkungan masyarakatnya. Kepengarangan Tuhfat Al-Nafis ini dilihat mula berubah apabila ia banyak mencipta kelainan. Akan tetapi ia masih lagi merujuk kepada kanun, menandakan teksnya tidak terkeluar daripada lingkungan kanun tersebut. Walaupun hikayat Melayu ini ditulis oleh Tengku Said dan bukanlah dititah oleh raja kepadanya supaya meriwayatkan hikayat Melayu ini, melainkan dia mendapat perintah daripada Von der Waal. Namun teks hikayat Melayu ini syarat dengan kisah susul galur rajanya serta syarat sebagai sebuah teks sejarah yang mempunyai nilai moral, ideologi politik, perebutan kuasa, peperangan dan juga sistem sosial masyarakatnya serta lain-lain lagi. Hikayat Melayu ini juga syarat dengan kritikan, tetapi kritikan ini bukanlah untuk rajanya, akan tetapi kepada sikap penjajah.
Kritikan yang dilakukan oleh pengarang terhadap pemerintahnya bersifat kritikan tidak langsung dan masih lagi mengekalkan dan memperlihatkan pengarangnya sebagai seorang pengarang yang berwibawa dan juga menjaga maruah keturunan Diraja Siak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bab yang terakhir ialah bab 6. Bab 6 ni menerangkan tentang nilai sebuah jurnal adab. Pengarang yang berperanan sebagai dagang ni biasanya menampilkan gaya bahasa yang teremosi kepada pembaca. Dalam bab 6 ini juga, kebanyakan karya sastra sejarah ni lebih tertumpu pada istana yang memberi pujian dan sanjungan kepada raja sesebuah negara tersebut. Sebagai contoh, mereka menceritakan asal-usul raja, menceritakan keturunan-keturunan raja serta menerapkan nilai keagungan kepada raja-raja. Nilai sebuah jurnal adab dalam bab 6 ini memainkan peranan yang besar dalam teks kanon. Jadi sebagai kesimpulannya, karya sastra bukannya hanyalah berbentuk cerita ataupun satu penulisan yang sekadar menjadi hiburan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai teks yang mempunyai nilai sejarahnya.